Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran subjek sains tahun 1 Al-Ghazali dan 1 Al-Kindi. Okey, hari ini kita akan belajar masih lagi dalam tajuk besar kita adalah penyerapan, tapi kita akan belajar dari segi mari kelaskan objek. Mari kelaskan objek ni maksud dia kita kelaskan objek ni menyerap ataupun tidak menyerap. Okey, jadi jom kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari inilah. Okey, dalam buku teks murid-murid, muka surat apa Muka surat Okey, dalam buku teks murid-murid muka surat 74 dah. 73. Okey, muka surat 73. Mari kelaskan objek. Terdapat pelbagai objek di ruang dapur. Okey, kita ada straw. Kita ada gelas kaca. Kita ada pinggang plastik. Kita ada alas kaki. Kita ada sudu logam, kain lap, mop, tisu dapur. Jadi kita nak kelaskan 8 barang ni, 8 objek ni kepada objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Okey, jom kita tengok apa yang kita belajar hari ni. Okey, dalam buku teks murid-murid muka surat 74. Okey, muka surat 74. Okey, tengok ni. Alia telah mengenal pasti tisu dapur ialah objek yang boleh menyerap air. Manakala gelas kaca ialah objek yang tidak boleh menyerap air. Mari kita bantu Alia mengelaskan objek itu kepada dua kumpulan. Jadi kita nak kelaskan objek yang tadilah dalam gambar buku teks murid-murid itu muka surat 73. Kita nak kelaskan objek itu kepada dua kumpulan. Mari kita tengok. Okey, yang pertama objek kita buat gini. Okey. Kumpulan yang pertama adalah boleh menyerap air dan yang kedua tidak boleh menyerap air. Okey. Jadi objek pertama yang boleh menyerap air dalam gambar dalam buku teks muka surat 73 tu. Okey, yang pertama kita letak dia letak tisu dapur. Tisu dapur boleh menyerap air. Okey, apa lagi yang boleh menyerap air murid-murid dalam gambar tu? Mop. Mop boleh menyerap air juga. Sebab tu kalau air tumpah atas rata, kita menggunakan mop untuk mengelap. Yang ketiga, alas kaki. Alas kaki untuk lap kaki ni kalau kaki kita basah, betul? Sebab tu dia boleh kering dengan alas kaki. Yang keempat, kain lap. Kain lap. Kalau air tumpah atas meja kat, kita guna kain lap. Okey, lagi objek lain lagi yang ada dalam ruangan dapur ni tidak boleh menyerap air ialah gelas kaca. Gelas kaca memanglah tak boleh menyerap air. Sebab kita nak minum air. Kalau gelas kaca boleh menyerap air, kita tak boleh minum air dalam gelas. Sudu logam. Sudu besi tu, sudu logam. Tidak boleh menyerap air lah. Dan seterusnya, pinggang plastik. Pinggang plastik pun sama juga. Kalau pinggang plastik boleh menyerap air, macam mana kita nak makan nasi dengan kuah? Yang keempat adalah straw. Straw tidak boleh menyerap air juga dah murid-murid. Okey, jom kita tengok lagi yang seterusnya. Okey, keupayaan objek menyerap air. Cuba murid tengok ni perbualan ni. Yang perempuan kata kertas menyerap air. Kain juga menyerap air. Kertas serap air, kain pun juga serap air. Tapi objek yang manakah menyerap air lebih banyak? Kertas ke kain yang menyerap air lebih banyak? Okey, kita tengok. Bahan yang menyerap lebih banyak adalah, okey, kita pun ambil sebatang lidi, gam, air yang berwarna,
kain, surat khabar dan tisu dapur lah. Ini ni kena dalam bentuk saiz yang sama lah. Kita kena ambil, kita kena kerak biar sama saiz. Mari kita tengok. Okey, langkah-langkah dia potong surat khabar tadi, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Kalau kita potong panjang 5 cm, 5 cm belakang. Okey, lepas tu kita pun lekatkan potongan objek pada sebatang lidi. Kita ambil lidi, kita pun ambil surat khabar tadi, tisu dapur dengan kain, kita pun lekat di sebuah lidi ni. Lepas tu kita pun celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Kita letak biar sama rata ni, sama panjang. Lepas tu kita pun celupkan dalam potongan objek ni ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Lepas tu kita pun tinggalkan dia selama 1 minit. Okey, yang keempat, bila kita dah tinggal dia, kita dah tunggu sampai 1 minit, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Tengok, surat khabar, tisu dapur dan kain. Tengok had-had dia ni, had yang menyerap air ni. Mana paling sikit, mana paling banyak dan sederhana. Okey, yang paling sikit ni surat khabar lah. Yang paling banyak ni, tengah ni adalah tisu. Yang ni adalah kain. Okey, mari kita tengok apa yang dia nak. Soalan dia. Objek manakah yang menyerap air paling banyak? Okey, objek yang menyerap air paling banyak. Mengapa? Okey, objek yang manakah yang menyerap air paling banyak, murid? Kertas ke, surat khabar saat ni ke, surat khabar, tisu dapur dan kain. Jadi, hak paling banyak menyerap air adalah hak tengah tadi. Hak tengah dia adalah, ni lah hak tengah ni, apa yang ni? Tisu dapur. Tisu dapur dia serap air paling banyak. Mengapa? Mengapa? Okey, objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Paling sedikit surat khabar lah. Surat khabar. Sebab dia keras sikit. Dia keras sikit dah. Objek yang paling lembut adalah tisu lah sebab dia berserap air banyak. Okey. 3. Susunkan objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Okey, menaik. Okey, jadi paling sikit sekali surat khabar. Lepas tu kain. Yang ketiga paling banyak adalah tisu dapur. Okey, jadi ni tengok dalam buku teks murid-murid muka surat 75. Tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Okey, ni tugasan murid-murid dah. Tugasan murid-murid dalam buku aktiviti. Muka surat, apa ni? Muka surat, okey, muka surat 51. Muka surat 51. Okey, kelaskan objek-objek berikut mengikut kumpulan yang betul. Mari kita tengok. Objek boleh menyerap air. Objek apa yang boleh menyerap air? Jadi murid-murid letaklah sini. Objek yang boleh menyerap air adalah kain lap. Apa lagi? Tisu dapur. Satu lagi murid cari dah. Objek yang tidak boleh menyerap air adalah belon, cermin muka dan satu lagi murid-murid pilih. Apa dia asal lagi? Kena tulislah sini ni. Kena tulis. Kena tulis dah. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.